Sekarang kita berada di satu topik pertama daripada, maafkan saya, satu topik kedua iaitu piramid makanan di dalam buku Rahsia di Sebalik Makanan yang Seimbang. Jadi kita berada di satu topik kedua iaitu piramid makanan. Jadi mari kita tengok apa itu piramid makanan. Jadi soalan pertama, apakah itu piramid makanan? Jadi piramid makanan ialah merupakan satu panduan mudah individu mempelbagaikan makanan harian ikut jumlah sajian yang disarankan. Maksudnya daripada piramid makanan tu kita boleh tengok makanan apa yang baik untuk kita. Dia kan berbentuk seperti piramid. Jadi kita akan tengok bahagian-bahagian yang terdapat pada piramid itu dan konsum makanan ikut kuantiti yang telah disarankan. Kemudian makanan seimbang mengandungi kombinasi berbagai jenis makanan untuk memberi semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Okey. Jadi ini salah satu kepentingan piramid makanan, iaitu setiap daripada bahagian piramid makanan tu kita akan jumpa di waktu seharian. Jadi kita perlu, setiap bahagian tu kita perlukan jumlah-jumlah tertentu untuk mengekalkan kesihatan yang terbaik. Kemudian piramid makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Jadi daripada piramid makanan tu kita akan bagikan kepada 4 aras utama. Saya akan terangkan kemudian di slide yang seterusnya. Bentuk piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil di atas menggambarkan kepada individu mengambil makanan yang lebih banyak. Okey, dan sedikit makanan yang pada atas. Okey, saya terus kepada contoh. Okey, macam ni. Kita ada piramid. Jadi dia ada 4 bahagian. Tapi tadi di slide sebelumnya dia bagi tahu ada 5 bahagian kan. Jadi daripada 5 bahagian tu sebenarnya kita akan ambil daripada bahagian fruit and vegetables ni akan dibagikan kepada 2, iaitu vitamin dan juga mineral. Jadi cukuplah 5 bahagian, iaitu bahagian pertama fat, oil, sugar dan sweet, ni lebih kepada lemak. Kemudian bahagian kedua meat, fish, eggs dan juga meat. Ini adalah bahagian kedua ataupun bahagian protein. Jadi bahagian pertama tadi ialah 5%, maksudnya kita disarankan untuk makan hanya 5% daripada sajian. Itu daripada bahagian atas ni. Yang kedua bahagian kedua pula hanya 20%, iaitu protein. Bahagian ketiga iaitu vitamin dan juga mineral yang terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kita disarankan mengambil 35% daripada pemakanan kita. Dan akhir sekali bahagian bread, pasta dan juga cereal, ataupun kita selalu umumkan dia sebagai karbohidrat. Jadi karbohidrat kita perlu ambil dalam kuantiti yang paling banyak, iaitu 40%. Akan tetapi kita umumnya akan mengambil banyak di bahagian yang pertama ini, iaitu fat, oil, sugar dan juga sweet. Sebab apa? Ini adalah makanan kegemaran kebanyakan penduduk di Malaysia umumnya, di bumi umumnya dan juga di Malaysia. Sebab bahagian ni lah kita akan jumpa macam-macam. Contohnya kek, donat, aiskrim dan macam-macam lagi. Makanan berminyak, semua akan tergolong di kawasan yang pertama. Yang kedua pula meat, ni adalah bahagian protein. Ini juga ramai menjadi tumpuan juga. Contohnya ayam, ikan, susu. Jadi ni sangat penting. Sebab protein ni dia lebih kepada untuk pembentukan tisu. Jadi kalau kita ingin membesar dengan kadar yang terbaik, kita perlukan protein yang cukup untuk membentuk tisu-tisu yang barulah semakin besar. And then yang ketiga ialah fruit and vegetable ataupun vitamin ataupun mineral. Ni penting sebagai vitamin kepada diri kita. Contoh kita mengantuk, maksudnya kita kurang vitamin. Contoh muka kita ada problem, itu juga disebabkan vitamin. And then
kita cepat penat ataupun mata kita kabur, mungkin kita kurang vitamin C ataupun D, macam tu. Dia sangat penting bagi badan. And then akhir sekali, bread dan juga bread, pasta, cereal ataupun karbohidrat, kita ringkaskan sebagai karbohidrat. Banyak contoh dekat sini, beras, roti dan macam-macam biskut. Kebanyakannya adalah daripada golongan karbohidrat. Jadi saya akan menerangkan aras pertama, iaitu contoh-contoh dia, iaitu nasi, mi dan roti seperti tadi. Sumber utama, jadi piramid yang di bahagian bawah itu adalah sumber utama karbohidrat dalam memberikan tenaga sebanyak 50 hingga 55% daripada tenaga harian kita. Contoh, kita ada tenaga 100, jadi 50 hingga 55% daripada tenaga kita datang daripada karbohidrat ataupun di aras yang paling bawah. Di aras kedua, kita akan jumpa sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dia akan membekalkan serat, vitamin, mineral dan fitokimia yang membantu menguatkan ketahanan imuniti. Imuniti ni ibarat kita memakai baju perisai. Ibarat saya memakai baju sekarang. Jadi saya melindungi badan saya daripada, contoh kalau saya sedang berjalan and then tiba-tiba contoh ada kuman datang. Jadi contoh kalau saya ada pakai baju ataupun baju perisai contohnya, dia ibarat menghalangi kita daripada terkena dengan penyakit imuniti. Ia juga mencegah penyakit kronik serta termasuk dalam makanan anti kanser, utamakan buah-buahan yang segar. Jadi anti kanser, apa itu anti kanser? Jadi sebenarnya kanser, sel kanser sel berada dalam badan kita. Setiap orang mempunyai sel kanser dia yang tersendiri. Namun sel kanser itu tidak aktif. Kenapa sel kanser tidak aktif? Kerana ada makanan-makanan dan juga vitamin-vitamin yang menghalang dia daripada menjadi aktif, dan dia mengelakkan sel kanser itu daripada terus tumbuh untuk menjadi kanser yang lebih parah. Contohnya di fasa pertama, fasa kedua, ataupun stage 1, stage 2, stage 3 dan akhir sekali adalah stage 4. Jadi sangat penting di aras kedua, itu sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Aras ketiga, ikan, ayam, daging dan kekacang ataupun protein. Jadi inilah sumber protein yang penting untuk badan. Lebihkan pengambilan ikan, pilih daging dan ayam yang kurang kolesterol seperti membuang kulit ayam. Kenapa kita buang kulit ayam? Apa yang ada kat kulit ayam? Jadi sebenarnya kulit ayam itu terdiri daripada lemak ya. Jadi kalau kita makan ayam tu, ayam itu protein, tapi kulit ayam itu ialah lemak. Dan bahagian kedua ialah susu dan produk tenusuk. Jadi ini juga penting sebab dia membekalkan sumber protein, kalsium dan pelbagai jenis vitamin penting termasuk vitamin A dan B12. Jadi vitamin A ni banyaklah untuk kulit dan sebagainya. Dan aras keempat ialah lemak, minyak, gula dan juga garam. Ya, saya lupa masukkan garam tadi. Jadi garam ni sangat penting ya. Dia sumber lemak yang agak tinggi, boleh meningkatkan tekanan darah. Dan jika kita kurang bersenam, boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Makanan darah ini perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit saja. Kalau boleh ini cuba elakkanlah dan kurangkan untuk demi kesihatan lah. Jadi kepentingan piramid makanan telah saya ceritakan tadi, iaitu memberi panduan umum tentang pemakanan yang seimbang yang merangkumi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberikan zat-zat yang cukup kepada badan. Jadi fungsi badan ni beza-beza. Jadi contohnya, kita kurang bertenaga ataupun kita sedang membesar. Jadi kebanyakan yang kita perlukan ialah daripada zon ataupun di fasa yang ketiga, iaitu protein. Sama juga macam contoh kalau kita sudah dewasa, contoh kita pergi gym, jadi kita lebih perlukan juga protein. Kalau kita kurang vitamin, contohnya badan merasa lesu, kita perlu lebihkan di fasa yang kedua, iaitu vitamin dan juga mineral. Sebab tiada satu pun jenis makanan yang membekalkan semua jenis zat gabungan makanan yang betul
diperlukan. Maksudnya setiap badan ni, setiap fungsi ataupun dia punya fungsi ataupun peranan dia tu memerlukan bahan yang berbeza. Mata tak memerlukan vitamin yang sama untuk gigi. Gigi tak perlukan vitamin yang sama untuk darah. Setiap satu. Dan juga rambut. Sekali rambut tidak memerlukan vitamin yang sama seperti kuku. Macam tu. Setiap satu dia mempunyai peranan yang berbeza. Jadi itu saja untuk bahagian yang kedua. Terima kasih.